Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Surah Al-Mujadalah, surah yang ke-58, muka surat 544, juzuk yang ke-28. Surah yang bertemakan jihad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Bunyi ayat tadi ialah sebenarnya ayat 13 tu sambungan lagi daripada ayat 12, pencerahan daripada ayat yang ke-12. Saya imbas kembali ayat yang ke-12, iaitu berkenaan dengan hukum ataupun undang-undang ataupun syariat yang Allah turunkan untuk memberi sedekah terlebih dahulu sebelum jumpa Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk majlis Nabi, yang ini nak jumpa Nabi, nak bincang rahsia-rahsia dengan Nabi, maka Allah turunkan syariat supaya sesiapa yang nak jumpa Nabi di sedekah sunat dahulu di luar. Maknanya dibayar kepada para dhaif lah, para yang layak menerima sedekah, baru boleh berjumpa Nabi. Kesan daripada keadaan ini, yakni masyarakat ataupun sesiapa sahaja yang jumpa Nabi kena mengeluarkan sedekah, maka memberi kesan kepada golongan munafik, di mana golongan munafik seboleh-bolehnya Allah ataupun takut duit mereka akan habis bila dia keluarkan duit untuk infak ataupun sedekah. Itu sifat golongan munafik, maka mereka tak masuk lagi pergi menemui Nabi. Maka kesan daripada tersebut, maka berpeluanglah sahabat-sahabat Nabi untuk datang bermesyuarat dengan Nabi, bincang perkara-perkara rahsia dengan Nabi, memberi ruang untuk ke arah kelancaran penyebaran ilmu wahyu. Cuma ada juga termasuk golongan orang yang miskin, yang walaupun daripada orang yang memintulin, tak mampu untuk bersedekah, maka Allah bagi keringanan kepada ayat ini untuk dibenarkan juga mereka pergi menemui Nabi pasal di atas dasar darurat kemiskinan mereka, maka tidak ada masalah bagi mereka. Maka Allah jelaskan sebenarnya walaupun miskin, walaupun tak ada kemampuan, tapi dengan sedekah tersebut sebenarnya amat-amat besar fadilat dia, iaitu zalika khairul lakum. Dengan bersedekah tersebut memberi yang lebih baik bagi kamu. Dari segi pahala, Allah gandakan pahala dia sehingga 700 kali ganda. Pertama. Yang kedua, wa atharu. Ini masih ayat 12, saya imbas kembali yang semalam. Kesan kebaikan yang kedua ialah wa atharu, yakni penyucian dosa. Allah bagi pahala, gandakan pahala. Yang kedua, Allah cucikan dosa. Maka dua-dua dapat pahala ditambahkan, dosa dihabiskan. Maka insya-Allah bila pergi menemui Allah dalam keadaan dosa tak ada, pahala yang melimpah ruah, maka itulah ahli-ahli mukmin tulen pergi menemui Allah dengan rahmat Allah, dapat syurga Allah. Maka untuk golongan yang miskin, golongan yang merayu, dia tak ada peluang untuk bersedekah sebelum jumpa Nabi, maka Allah bagi keringanan. Fa illam tajidu, sekiranya mereka tak mampu, maka tak dapat dielak, maka bertaubat dengan Allah, boleh pergi jumpa, kerana fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha
Maha pengampun dan Allah Maha pengasihani kepada orang yang betul-betul dalam keadaan tidak mempunyai kedudukan keuangan yang teguh sebagaimana golongan-golongan munafik tadi yang sengaja sayang dengan harta dia, mereka tak mahu bersedekah atau berinfak. Tapi golongan yang terpaksa ini Allah bagi keampunan atas dasar kasih sayang Allah kepada mereka. Itu ayat yang semalam. Ayat yang kita baca sekejap tadi, ayat yang 13. Ke-13 ini ialah huraian kepada ayat yang ke-12, kesan daripada penurunan syariat pada ayat 12. Maka kesan dia tak dapat nak orang-orang munafik tak akan pergi jumpa Nabi. Maka Allah masukkan ayat yang 12 tadi pada ayat yang ke-13 memberi keringanan dia. Ketika itu maka Allah memberi teguran kepada golongan-golongan yang miskin tadi, iaitu ashfaqtum an tuqaddimu, apakah kamu takut takut apa? Takut untuk an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Kamu takut untuk mengulurkan kedua tangan kamu untuk memberi sedekah sebelum kamu jumpa Nabi? Adakah kamu takut? Takut apa? Takut miskin, takut susah, takut berbagai-bagai masalah keluarga dengan mengeluarkan duit tersebut. Adakah kamu takut? Sedangkan bila kamu pergi jumpa Nabi, terlalu banyak ilmu-ilmu yang kamu perolehi daripada hasil kamu jumpa Nabi, yang ini membolehi ilmu. Itu maksudnya. Maka Allah tegur golongan, jangan takut, sebenarnya kamu tidak akan miskin. Allah akan gandakan duit-duit kamu bila kamu bersedekah, dan kamu juga dapat ilmu. Bila kamu dapat ilmu, Allah ampunkan dosa kamu. Ampun dosa dan tambahkan pahala. Itu maksud dia. Maka ini keringannya dia. Fa iz lam taf'alu, maka jika kamu tidak taf'alu, kamu tidak amalkan, kamu tidak kerjakan, tak mampu dalam keadaan yang amat-amat susah sangat, wala bagaimanapun, wataballahu alaikum, kamu bertaubat dengan Allah, kamu merayu dengan Allah, keadaan-keadaan kewangan kamu tak duit, kamu pergi jumpa juga, maka dengan cara tersebut Allah ampun segala dosa kamu, dan kamu boleh, keringan dia, kamu boleh pergi menemui Rasulullah juga. Tujuannya cuma nak sekat golongan munafik saja, supaya mereka menyekat sahabat-sahabat untuk pergi jumpa Rasulullah. Maka bila turun syariat semacam ini, maka kesannya dapat nampak jelas sahabat-sahabat berpeluang pergi jumpa Nabi untuk melancarkan penyebaran wahyu. Maka kesan daripada keadaan tersebut, maka Allah pun turunkan juga ulangan ataupun peringatan, iaitu supaya faqimus solah, maka sempurnakanlah solat wahai orang-orang yang mukmin tulen, yang selalu berjumpa Nabi, yang selalu bersedekah. Jangan lupa untuk sempurnakan solat kamu. Wa atuz zakah, dan berikan zakat-zakat bila kamu cukup kemampuan dia. Pasal di Madinah telah turun syariat zakat. Lepas tu wa atiullaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan taati Rasulnya. Maka bila buat perkara-perkara ini, yakni semua sini ialah rukun Islam dan rukun iman ini, maka wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa-apa saja amalan, apa-apa saja tindakan, apa-apa saja perbuatan kamu lakukan atas dunia tersebut. Allah akan tahu dan Allah akan catat dalam kebaikan-kebaikan dia. Itu ayat 12-13, sambungan yang semalam. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 ini ialah ayat zajrun. Ayat zajrun dan juga ayat tahwif ukhrawi. Allah menegur golongan-golongan engkar, golongan-golongan munafik dengan kasar. Dan Allah menegur, Allah menegur dengan bagi ancaman-ancaman akhirat. Ngeri akan berlaku akibat kesombongan golongan-golongan munafik ini. Itu dia punya ayat 14. Kita baca. Alam tara ilal ladzina, alam tara, tidakkah kamu perhati? Tidakkah kamu melihat? Lihat di sini, lihat sambil memikirkan. Lihat sambil memikirkan apa dia? Ila, kepada allazina, orang-orang yang tawallau. Tawallau ini ialah menjadikan
teman-teman yang rapat. Teman-teman yang kamu boleh siang malam dengan dia, ambil ilmu dengan dia, mengajar ilmu dengan dia, teman rapat. Tidak kamu melihat kamu, orang-orang yang kamu jadikan teman rapat kamu tersebut, qauman ghadiballahu alaihim, menjadikan mereka berkawan dengan orang-orang yang dimurkai Allah. Wahai hamba, tidak kamu perhatikan? Perhati siapa dia? Satu golongan orang-orang munafik ini, orang-orang munafik ini, dia mencari kawan dengan orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi ini memang Allah murka dengan mereka di atas sifat kesombongan dan kejahilan mereka. Tapi orang munafik ini, mereka dua alam. Mereka dua alam, yakni dengan Nabi, dengan sahabat-sahabat Nabi pun mereka datang. Mereka mengatakan kami telah beriman semua sekali. Dalam masa yang sama, dengan golongan-golongan tadi pun mereka mengambil ilmu juga. Mereka mengambil ilmu juga. Kononnya untuk mendamaikan di antara dua golongan ini. Maka Allah menegur golongan ini. Wahai, untuk ibrah untuk kita, supaya tidak menjadikan teman rapat kita mereka yang Allah murkai. Teman rapat ni berbeza dengan teman berjual beli, teman bercakap biasa. Ini kau tawallau di sini ialah teman rapat di sini ialah teman yang kita menjadikan dia ini amat rapat dengan kita, makan sekali, minum sekali, borak sekali, bincang agama sekali, duduk majlis-majlis ilmu dia orang sekali. Itu maksud tawallau, tawallau. Tapi kita boleh berkawan dengan orang golongan-golongan yang Allah murka ini sekadar bercakap, setakat berurus niaga, itu tidak ada masalah apa. Maka Allah murka kata mereka tadi. Mahum, dan mereka ini, orang munafik ini, tidak mahum minkum, tidak sebahagia pada kamu. Pasal mereka tak suka berinfak. Mereka tidak suka berjihad. Mereka hanya mengambil perkara-perkara yang ada keuntungan bagi mereka. Bila ada perjanjian Hudaybiyah, Nabi nak masuk di Mekah tahun yang ke-7 Hijrah tersebut, mereka tak nak masuk. Kalau masuk, dia kata, kita menyerahkan nyawa kita kepada orang Quraisy, penggalehi oleh orang Quraisy. Mereka tak pergi, orang munafik ini. Mereka duduk di Madinah. Dan bila balik daripada sana, ada lepas perjanjian Hudaybiyah. Lepas perjanjian Hudaybiyah, Allah perintahkan Nabi pergi ambil harta di Khaybar. Pergi serang Yahudi di Khaybar. Ketika itu mereka berebut nak pergi. Pasal apa? Pasal pergi ambil harta di Khaybar tersebut. Nak pergi semua. Itulah ciri-ciri orang munafik. Tempat berjihad mereka tak nak pergi. Tempat ambil harta mereka nak pergi. Pasal ada pembagian harta ghanimah di Khaybar. Harta yang paling banyak sekali. Maka inilah mahum minkum. Mereka bukan sebahagian pada kamu. Kerana sebahagian pada sahabat ini suka berinfak, suka berjihad untuk jalan Allah. Itu ciri-ciri. Lepas tu, wala minhum, dan mereka juga tidak sama dengan orang kafir tadi. Pasal mereka duduk juga dalam majlis-majlis ilmu. Mereka terima juga perkara-perkara ayat-ayat Allah, kecuali ayat-ayat yang menyentuh tentang kerugian bagi mereka saja mereka tolak. Maka tak sama dengan orang kafir tadi. Orang kafir tadi tolak secara total. Mereka tolak secara benda-benda yang merugikan mereka saja. Lepas tu apa lagi ciri-ciri munafik ini? Wa yalhifuna 'alal kadhibi. Mereka biasa lidah-lidah mereka dengan bersumpah atas kebohongan mereka ni. Orang yang bersuka sumpah ini bahaya ni. Dia bersumpah bukan nak menceritakan kebenaran. Dia bersumpah, tujuan dia bersumpah ialah supaya dia ini orang percaya dengan dia. Setiap sumpah, walaupun kita tak minta bersumpah, tapi dia akan bersumpah. Kenapa? Nak suruh orang percaya dengan dia. Kenapa nak suruh orang percaya? Nak cari populariti. Kalau orang percaya dengan dia, dia ada kawan ramai, orang suka dengan dia, kononnya dia bercakap benar. Tapi hujah tak tepat, fakta tak ada. Lepas tu dia bersumpah. Dia bersumpah nak menceritakan dia ini, orang boleh terima hujah-hujah dia tadi. Sedangkan sumpah dia tadi, wa yalhifuna 'alal kazibi, atas dasar kebohongan.
Wahum ya'lamun. Padahal mereka tahu yang mereka berbohong tersebut. Kena hati-hati ya. Kena jaga-jagalah kita jangan sangat sering bersumpah untuk menyuarakan supaya orang percaya dengan kita. Orang percaya tak apa, orang tak percaya tak apa. Ya, atas mereka tadi. Itu merupakan ayat yang ke-14. Sering bersumpah ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik pada ayat itu banyak sekali. Dalam surah Al-Baqarah banyak. Surah Al-Baqarah banyak dah. Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di kalangan manusia ada yang berkata kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan hari akhirat. Tapi Allah kata wa ma hum bimumin. Kamu tak beriman sebenarnya. Kenapa tak beriman? Pasal bila Allah suruh infak, suruh sedekah kamu tak nak. Bila suruh berjahat kamu tak nak. Benda-benda lain kamu nak. Hanya setengah-setengah mereka ambil, setengah-setengah mereka tolak. Maka Allah tegur mereka dalam surah Al-Baqarah itu. Allah tegur mereka. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu maksudnya. Maka sambungan dia, padahal sungguh mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Mereka menipu Allah dan mereka menipu orang-orang yang beriman sebenarnya. Bukan menipu Allah, menipu Rasul Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu kesan daripada mereka tak nak beramal dengan sepenuhnya, tak nak ambil ayat-ayat Allah dengan sepenuhnya, Allah tambah penyakit-penyakit yang lain lagi untuk mereka ini. Itu ciri-ciri munafik yang ada pada ayat yang kita baca sekejap tadi dan surah Al-Baqarah. Allah ceritakan pasal munafik ini kita tak kenal, pasal dia duduk bersama-sama dengan kita. Bila bangkit nanti baru tahu. Kita baca ayat sebelum ini di mana mereka akan meminta cahaya daripada kita supaya mereka boleh berjalan dalam kegelapan yang amat sangat. Itu ayat yang ke-14. Ayat 15 ini natijah daripada ayat ke-14. Natijah dia pasal dia nak sangat kepentingan dunia, nak sangat populariti, sanggup bersumpah, sanggup juga berkawan dengan orang-orang yang Allah tak suka, sanggup juga berkawan dengan musuh-musuh Allah dari segi kawan yang rapat. Sanggup juga ambil ilmu untuk bila duduk dengan majlis Yahudi, kononnya nak ambil ilmu daripada diorang, kononnya untuk mendamaikan. Maka di sini kita kena beringat pengajar untuk kita, bila kita mengaji Quran Sunnah, maka kita tidak dibenarkan sama sekali mengambil ilmu daripada ahli-ahli khurafat, mengambil ilmu daripada ahli-ahli bid'ah. Itu kena ingat itu je. Maka menepati ayat ni. Tidak boleh. Dah tahu dah sunnah ada, kena ambil ilmu dari yang kita yakin. Dengan mereka menyampaikan yang hak daripada Al-Quran dan hadis, maka ambil ilmu, tak payah ambil ilmu daripada yang kita ragui ataupun yang jelas mereka itu ahli-ahli khurafat dan ahli-ahli syirik dan juga ahli-ahli bid'ah. Masa itu pengajar pada ayat yang ke-14 ini. Kenapa? Pasal Allah tegur tadi, jangan kamu menjadi kawan rapat. Tawallau. Kamu perhatikan. Alam tara ilal ladzina tawallau. Perhatikan orang-orang yang berkawan rapat dengan golongan ini. Kawan rapat kita setakat makan, minum. Itu dibenarkan. Lebih-lebih lagi, tabligh mereka. Ajak mereka kepada mempelajari sunnah, mempelajari Al-Quran, mari mengaji, belajar Quran, belajar hadis. Itu digalakkan. Batu saja. Bak nak ambil ilmu dia, kononnya tak apa, ambil benda baik, benda jahat tinggalkan, tak boleh itu. Maka dikhawatiri dia ada menyelitkan perkara-perkara keburukan dalam kebaikan, ilmu-ilmu kebaikan tadi. Kena beringat pasal kita akan dipertanggungjawabkan. Pasal apa? Pasal bila pergi menemui Allah, satu persatu Allah akan bongkarkan. Kenapa kamu ambil ilmu dengan sekian-sekian? Kamu tahu dia buat amalan sekian-sekian nanti. Itu maksud dia. Kesan dia lagi, ayat yang ke-15, natijah dia, a'addallahu lahum azaban syadida. Kalau kamu buat juga tadi, perkara-perkara tadi, bila kamu mati pergi menemui Allah, ini dipanggil ayat takhwif ukhrawi, ayat ancaman akhirat. A'addallah, Allah telah menyediakan untuk orang-orang tadi, orang-orang yang buat perkara-perkara tadi, mengambil ilmu daripada
musuh-musuh Allah tadi, maka lahum bagi mereka azaban syadida, azab yang amat pedih, azab yang amat keras sedang menunggu mereka. Lahum azaban syadida, pedih makin hari makin teruk, makin hari makin teruk, dan selama-lamanya berada dalam keadaan yang sedemikian. Bila kita renung ayat ini nak tengah malam tengah malam kita ingat bagaimana nasib kalau mereka yang duduk neraka kekal. Langsung tidak ada ruang untuk kembali ke syurga ataupun untuk mendapat keampunan ataupun mendapat pengurangan azab. Innahum sya'ama, sesungguhnya mereka itu amat buruk. Makanu ya'malun, tentang apa yang mereka kerjakan tadi. Apa yang mereka kerjakan tadi amat buruk sekali. Sekarang tak nampak. Sekarang tak nampak pasal kita di dunia ini hanya untuk ujian saja. Untuk Allah menguji kita sejauh mana kita menggunakan akal kita mencari kebenaran berdasarkan dalil dan bukti yang Allah turunkan dalam kitab dia. Kalau kita mencari kebenaran selain yang Al-Quran dan hadis tunjukkan, maka kita telah memenuhi tuntutan tadi. Maka kesan daripada orang yang nak menyuarakan dia juga di pihak yang benar, maka mereka terpaksa berbohong, berdusta, dan yang teruk sekali mereka bersumpah mengatakan mereka juga daripada pihak yang benar. Itu ayat yang ke-16. Ittakhazu imanahum, mereka menjadikan imanahum, sumpah-sumpah mereka tadi, amalan-amalan sumpah mereka tadi sebagai junnatam, sebagai apa dipanggil itu? Sebagai perisai. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka, amalan-amalan sumpah mereka, bila mereka buat suatu benda, nak mengatakan mereka itu betul, maka mereka bersumpah. Bersumpah tadi bukan ada fakta pun. Mereka bersumpah supaya orang yakin dengan mereka, supaya orang suka dengan dia. Orang suka dengan dia, maka dia ramai kawan-kawan dia suka dalam kehidupan dunia, maka dia sanggup bersumpah tadi. Maka kesan daripada sumpahan mereka tadi, maka ramai orang suka dengan dia, pasal yakin dengan dia, maka fasaddu an sabilillah, lalu menghalangi daripada jalan Allah sebenarnya. Jalan yang sebenar, Al-Quran, Sunnah, ada dalil, ada bukti, setiap amalan. Tetapi mereka membuat perkara-perkara yang bertentangan, kesan daripada mereka mendengar sumpahan daripada kumpulan-kumpulan yang pandai bercakap, yang bersumpah atas dasar golongan-golongan munafik tadilah. Sumpah mereka tak buat itu, tak buat ini. Dalam mereka pergi jumpa Nabi, banyak kali pergi jumpa Nabi. Nabi tanya dia, asbab nuzul ayat tadi dah, ceritalah pasal Abdullah bin Attal nama dia. Boleh tak aku jumpa Rasulullah? Maka sahabat itu boleh, dibenarkan. Maka dia pergi jumpa Rasulullah. Rasul tanya dia lah, kenapa kamu menghina Islam, menghina aku berbagai-bagai cara? Dia bersumpah, aku tak pernah kata macam itu, hai Rasulullah. Kalau kamu tak percaya dengan aku, besok aku akan bawa kumpulan-kumpulan aku menemui kamu dan bersumpah kami tak melakukan sama sekali benda-benda tersebut. Ini bentuk sumpah. Mereka bersumpah. Mereka berani bersumpah. Pasal ayat semalam, bila mereka bersumpah, mereka kata tak ada apa-apa pun. Kami bersumpah, kami tipu, kami hina kamu, tak ada apa-apa pun. Dia kata Allah tak laknat kami pun, Allah tak jatuhkan hukuman kepada kami pun sekarang ini. Ayat semalam Allah kata tunggu akhirat, maknanya bergantungan dengan neraka jahanam lagi-lagi teruk lagi yang menunggu kamu. Semalam mereka buat ucapan-ucapan jumpa Nabi, mereka ubah. Daripada assalamualaikum, assalamualaikum, dia hilangkan lam tu. Boleh kecelakaanlah kamu, wahai Muhammad. Dia ubah, dia buang lam, je. Itulah bentuk-bentuk mereka. Lepas tu mereka bersumpah lah, kami tak pernah kata macam itu. Kami tak pernah mengatakan asa. Kami katakan asalah, kamu tak dengar saja. Itulah ciri-ciri orang munafik tadi. Lepas tu menghalang mereka daripada jalan yang benar, menghalang mereka dari jalan Allah, maka falahum, bagi mereka
azabun muhin, azab yang amat-amat menghinakan mereka bila mereka pergi menemui Allah. Ini pun ayat takhwif ukhrawi. Bila kita baca ayat-ayat azabun muhin, kita cuba tasawur dalam keadaan bagaimana dibakar dengan api selama-lamanya. Dah, kita cuba di api dunia sikit pun kita tak sanggup. Dah panas sikit pun kita tak sanggup dah. Bila panas sikit kita cari tempat berteduh, cari payung. Tapi di sana langsung tidak ada ruang. Tidak ada ruang untuk menahan kita daripada kepanasan tersebut. Dalam ayat yang Allah ceritakan, mereka menggunakan muka-muka mereka saja. Di dunia, bila susah sakit, kita menahan muka kita. Tidak hari akhirat, tangan diikat, dibelenggu, maka muka mereka hadapkan dengan pukulan dan kepanasan api neraka jahanam. Cuba tasawur dalam perkara-perkara ini, barulah kita berdoa, wahai Allah, ngerinya hari akhirat. Tolonglah wahai Allah, tolonglah ampun dosaku, untuk pergi menemuimu dalam keadaan aku tak ada dosa, penuh dengan pahala, dan bagilah taufik untuk aku supaya mendengar ayat-ayatmu dan mendapat keampunan dan kerahmatanmu untuk syurga firdausmu, wahai Allah. Semoga Allah memberi kita syurga firdaus kita dan keluarga kita, insya-Allah. Ayat yang ke-17. Ayat 17. Setelah golongan-golongan munafik ataupun golongan-golongan yang mementingkan dunia, atas dunia mereka tak nak berinfak, tak nak berjihad. Ingat saya cerita semalam, berjihad di sini kalau di Madinah, jihad dia jihad perang. Tapi jihad di Mekah, jihad membaca ayat-ayat Allah, beramal dengan ayat-ayat Allah. Kita guna pakai dua-dua lah. Maknanya jihad di sini ialah jihad menyebarkan ayat-ayat Allah, beramal dengan ayat-ayat Allah, dan kemuncak jihad ialah kita sanggup menyerahkan nyawa kita demi wahyu Allah bergerak, demi wahyu Allah lancar. Kita sanggup bukan setakat harta, nyawa pun kita sanggup demi untuk Allah dan Rasulnya. Jadi golongan-golongan yang tak sampai ke tahap ini, mereka hanya suka dunia saja. Mereka seronok kalau atas dunia, mereka bergembira dengan keluarga mereka. Mereka memberi berbagai-bagai kemewahan, keindahan kepada anak dan bini mereka dan keluarga-keluarga mereka. Tetapi benda yang sepatutnya, yakni ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu akhlak, dia tak bagi. Dia suka dengan perkara tadi. Dia kumpul harta, buat untuk keluarga dia benda-benda kemewahan-kemewahan seumpama ini. Tapi untuk majlis ilmu, majlis ayat Al-Quran, mereka ala kadar saja dengan perkara ini. Jadi, pasal apa? Pasal mereka sayang sangat dengan keluarga-keluarga mereka kononnya. Tapi sayang mereka tak bertempat. Sayang mereka tak bertempat. Di hari nanti baru mereka tahu bagaimana menangisnya, merayunya anak, bini, saudara mereka meminta cahaya daripada mereka. Pasal kita hanya melepaskan diri kita saja, sedangkan keluarga kita tak peduli pun. Maka ayat takhwif ukhrawi untuk golongan ini, Allah cerita ayat yang ke-17, lan tughniya anhum, tidak berguna bagi mereka. Tidak berguna bagi mereka. Siapa mereka? Mereka yang terlalu menyintai dunia, menggunakan harta-harta untuk kebajikan dunia, untuk dunia semata-mata, bukan untuk akhirat, dan mereka menyimpan untuk dunia semata-mata. Ini bagi mereka sebut, tidak berguna bagi mereka. Apa dia? Amwaluhum, harta-harta yang mereka simpan dunia yang banyak-banyak sangat dulu. Pasal harta mereka tak berjaya mengekalkan harta mereka. Sepatutnya kalau mereka berjaya mengekalkan harta mereka infak, baru kekal, harta kekal. Tapi di sini mereka tak berjaya. Dunia mereka tangguh-tangguh ke, mereka sayang nak kekal ke, mereka simpan tu mereka harta sementara saja. Maka di hari akhirat, harta tersebut, Allah kata, lan tughniya anhum amwaluhum, tidak berguna satu sen pun harta-harta mereka yang mereka simpan atas dunia bertimbun-timbun dahulu, kerana harta tersebut adalah harta sementara, telah pergi kepada pewaris-pewaris mereka saja. Lepas tu, wala auladuhum, dan anak-anak mereka yang mereka sayang atas dunia dahulu, berbagai-bagai kemewahan pergi, tapi kemewahan dunia saja. Dilonggokkan dengan berbagai-bagai kewangan, berbagai-bagai kemudahan. Tapi untuk pergi menemui Allah, untuk ikhtiar pergi menemui Allah, yakni ilmu Quran dan hadis,
tak sampaikan kepada mereka. Dibiarkan mereka terkutang-kanting macam itu. Maka di hari akhirat langsung tidak ada. Bahkan menjadi bala bagi mereka pula. Allah kata segala harta mereka yang mereka buat semacam itu atas dunia, segala anak penak mereka yang mereka tak gunakan tu, maka bagi mereka minallahi syai'a, sikit pun tak berguna bagi mereka di hari akhirat nanti. Maka mereka akan saling tuduh menuduh lah. Anak isteri akan tuduh kenapa bapa dia tak buat sekian-sekian, kenapa suami tak buat sekian-sekian. Maka akan menjadi tuduh menuduh di antara mereka nanti. Maka mulai sekarang ni kena buat sesuatu lah. Kena pastikan kalau degil juga selalu berdoa untuk keluarga-keluarga kita. Kena jagalah. Bukan jaga diri kita, jagalah anak bini kita daripada api neraka. Ulaika ni kalau jumpa dalam Al-Quran, ulaika ni mereka itu ni home pun mereka juga, home mereka, tapi home domain dituju pada mereka, sifat dia tak ada. Tapi kalau ulaika, mereka dan sifat-sifat mereka orang degil tadi, sifat mereka tak suka berinfak, tak suka berjihad, tak suka duduk majlis ilmu golongan ini. Mereka itu nama dia dan sifat dia, ulaika. Orang seumpama itu ashabun nar, adalah ahli ashab, pemegang sijil kekal dalam neraka jahanam. Pemegang sijil kekal, maknanya hak milik dia, hak milik kekal. Bukan hak milik hak milik kekal, bukan hak milik sementara, kekal dalam neraka jahanam. Dalilnya hum fiha khalidun, bagi mereka kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam. Lepas tu dah mati, sambungan lagi, bila dah anak pun tak guna, harta pun tak guna ketika itu, maka mereka pun tak ada ikhtiar lah. Jumpa Allah tak ada ikhtiar. Bila tak ada ikhtiar, maka apa jadi? Allah ceritalah keadaan mereka di depan Allah Subhanahu Wa Taala, nak menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala pasal segala harta tak boleh tolong mereka pasal mereka tak infak. Anak bini pun tak boleh tolong mereka lagi ketika itu. Maka mereka pun berikhtiar. Apa dia? Setelah nyata kepada orang munafik itu bahawa harta benda dan anak penak mereka tak dapat memberi sebarang pertolongan pada mereka walaupun mereka sayang atas dunia kepada mereka ini, maka yauma yab'atsuhumullah jami'a, bila mereka dibangkitkan oleh Allah kesemua sekali di akhirat nanti. Yauma yub'atsuhumullahu jami'a, pada hari membangkitkan mereka oleh Allah semuanya. Fayahlifuna lahu, mereka bersumpah lagi. Tengok ni, orang yang kaki sumpah dunia ini di depan Allah pun nak bersumpah lagi, nak mengatakan dia di pihak yang betul lagi. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum, lalu mereka bersumpah kepadanya sebagaimana mereka bersumpah atas dunia dahulu. Mereka bersumpah juga, kononnya bersumpah atas dunia, kononnya orang percaya, orang dengar sumpahan mereka, dah bersumpah, oh betul lah, kalau takut takkan berani bersumpah. Ini hujah kita. Hujah masyarakat ini ialah bila orang bersumpah, oh mesti betul ni, pasal kalau tak betul takkan dia berani bersumpah. Jadi di hari akhirat pun pasal golongan yang suka bersumpah dunia ini, dia bersumpah lagi depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tabiat suka bersumpah ni, mana-mana tempat pun dia pergi bersumpah juga. Pasal apa? Wa yahsabuna annahum ala syai'in. Dia mengira bila dia bersumpah tersebut kononnya Allah kesian dengan dia, Allah bebaskan dengan dia, atas dasar kejahilan dengan dia. Wa yahsabu, mereka menjangka, mereka mengira saja bahawa atas suatu itu boleh selesaikan masalah mereka di hari akhirat nanti. Maka Allah pun bagi tahu kepada kita lah, alah, wahai hamba semua, bukan macam itu, ketahuilah sumpah mereka, pembohongan mereka, innahum, sesungguhnya, humul kadhibun, mereka hanya mendusta saja, cuma mereka berperasaan saja, sebagaimana mereka berprasangka atas dunia mereka di pihaknya benar, maka di hari akhirat pun mereka menyangka sebegitu juga. Kenapa mereka menyangka, suka berprasangka? Kenapa mereka berprasangka, bersangka mereka ini selalu benar? Tindakan mereka, amalan mereka, akhlak mereka, perangai mereka. Orang kita ni, dia syok.
Dia perasan dia di pihak yang benar. Kenapa? Allah jawab. Kenapa seseorang itu suka mengatakan dia di pihak yang benar walaupun tidak ada sebarang dalil dan bukti. Tak pernah jumpa ayat Al-Quran pun. Tak pernah jumpa hadis pun yang mengatakan amalan-amalan mereka benar. Tapi mereka berprasangka mereka di pihak yang benar juga. Maka Allah jawab persoalan mereka dalam ayat yang ke-19. Istahwaza alaihimus syaitanu. Itu punca dia. Istahwaza alaihimus syaitanu. Istahwaza ini telah menguasai. Telah membisikkan. Telah memberi bisikan yang paling-paling menarik. Alaihimu ke atas mereka oleh asyaitanu. Syaitan ini sebenarnya yang memaniskan. Membisikkan benda-benda yang manis. Kamu dah betul dah. Mana boleh kamu mengaji sekian-sekian. Kamu di pihak yang benar. Ini syaitan. Syaitan selalu membisik kepada kita ini benda-benda yang benar. Benda-benda yang kita seronok sangat dengan dunia. Itu maksudnya. Istahwaza alaihimus syaitanu. Telah menguasai atas mereka oleh syaitan. Maka fa'azzahum. Lalu kita pun syok. Kita pun suka dengan keadaan-keadaan bisikan tersebut. Lupa dengan kalau kita mengaji Quran pun kita lupa pasal Al-Quran, kata-kata Allah, nasihat Allah, teguran Allah, lupa. Belajar hadis pula, kata-kata Rasulullah, kita lupa sementara. Pasal bisikan syaitan ini lagi manis, lagi meyakinkan kita. Fa'asahum, lalu mereka menjadikan lupa, mereka syok dengan dunia tadi. Zikrullahi, untuk ingat kepada Allah tentang arahan Allah yang berulang-ulang kali Allah ingatkan kita dalam Al-Quran. Maka kita terpedaya dengan bisikan syaitan tadi. Tapi benda ini kita tak sedar. Pasal syaitan tak nampak. Syaitan ini satu makhluk yang tak nampak. Dan dia penuh mengelilingi kita pada hujung rambut hingga ke kaki kita. Dia penuh duduk keliling kita. Dia tutup. Kenapa dia tutup? Kenapa macam itu? Punca dia yang sering kita baca. Orang tak mengaji Quran, orang tak bertadabbur Al-Quran, Allah hukum macam itu. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Sesiapa yang tak nak mengaji, memahami Al-Quran, maka Allah akan hukum dia dengan letak syaitan. Syaitan menjadi qarin, teman qarib dia. Itu je punca dia. Punca syaitan yang membisik tadi, punca kitanya tak hari-hari dengar sekali, aku dah faham dah. Aku dengar dah. Ustaz bagi tahu aku 10 tahun lepas. Itu punca dia. Bila kata 10 tahun lepas dah belajar, manakah sekarang dah 10 tahun tak belajar dah. Quran hari-hari ulang demi ulang dah. Pasal peringatan demi peringatan kita kena buat apa. Kalau tidak, Allah hukum dengan geletak syaitan tadi. Wa innahum liyasuddunahum anis sabil. Tuhan akan bagi keizinan untuk syaitan tadi supaya halang kita tak nak buat kebaikan. Maka tak buat baiklah. Kita buat jahat pun tak nak bertaubat. Buat jahat pun tak nak bertaubat. Panjang lagi, aku lama lagi ni. Esok sempatlah aku bertaubat. Malam ni aku bertaubat lah masa solat tarawih, aku bertaubat lah. Kata itu. Malam karang pun syaitan sama, bisik benda sama juga. Besok aku bertaubat lah. Mana tangguh tahun depan, tahun 10 tahun lagi. Tangguhan demi benar. Pasal syaitan halang kita daripada wa innahum liyasuddunahum anis sabil, menghalang kita daripada buat baik. Lepas tu wa yahsabuna annahum muhtadu, dan kalau dia buat jahat, tangguh-tangguh, tak nak bertaubat, tak nak mengaji pun, dia rasa tak apa, sempat lagi. Dipandang baik benda-benda tersebut. Yahsabu dah. Sama ayat yahsabu tadi. Yahsabu dalam di akhirat tadi sama yahsabu. Yahsabu masa atas dunia ini. Maka kesannya, maka fa'azahum zikrullah. Maka dilupa akan peringatan-peringatan Allah. Maka apa jadi golongan ini? Apa jadi? Dengar kata Allah. Ala, dengarlah semua wahai hamba-Ku. Ala, inna, sesungguhnya hizbas syaitani, sesungguhnya golongan syaitan, sesungguhnya mereka telah menjadi hizbas syaitan, mereka menjadi golongan syaitan sebenarnya, walaupun badan-badan manusia, perangai-perangai manusia, tapi telah berjaya
ditipu oleh bisikan-bisikan syaitan, maka Allah kata, ala inna hizbasyaitani, sungguhnya golongan-golongan itu menjadi ahli syaitan, menjadi persatuan syaitan. Hizbu ni persatuan. Mereka rupa-rupanya pasal fikiran mereka mengikuti syaitan, maka mereka masuk persatuan syaitan. Orang yang persatuan syaitan ini sebenarnya humul khasirun. Mereka itu dalam keadaan yang amat rugi, kerana amalan yang benar mereka tinggalkan, mereka cari amalan-amalan yang lain. Akidah benar mereka tinggalkan, mereka cari akidah-akidah yang lain. Kitab yang benar Al-Quran mereka tak belajar, mereka belajar kitab-kitab yang lain. Ini persoalan mereka. Itulah hizbus syaitan, ahli persatuan syaitan sebenarnya. Maka ayat yang ke-20 Nabi, ayat yang ke-20. Rugi sekali. Semoga Allah jauhi kita daripada bisikan-bisikan syaitan dengan caranya berulang kalilah kita baca Quran, faham, berdoa, merenung ayat-ayat dia, dan jangan lupa berdoa sepanjang masa dengan Allah supaya Allah lindungi kita daripada bisikan-bisikan syaitan ini. Pasal tujuan asas, salah satu tujuan Al-Quran ialah Allah nak memperkenalkan syaitan dengan kita tu ya. Jangan kita kenal syaitan menerusi kawan-kawan kita, ataupun TV-TV, ataupun apa-apa alat sekarang. Nak kenal syaitan, dengar kata Allah dalam Al-Quran. Maka bila kita kenal Al-Quran, Allah kata syaitan adalah musuh nyata. Berulang kali dengar berdoa dengan Allah, insya-Allah syaitan akan tak mampu nak ganggu, nak usik kita lagi. Itu tujuan. Ayat yang ke-20, innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, bila dia ikut bisikan syaitan, bila dia terpedaya dengan bisikan-bisikan syaitan tadi, bila dia leka dengan dunia lantaran syaitan kata tidak apa, dia memandang baik apa-apa keburukan yang dia buat, hasil daripada bisikan syaitan, maka mereka akan menentang amalan-amalan sunnah, mereka tukar dengan amalan-amalan bid'ah. Nak power kononnya. Amalan-amalan tauhid mereka tukar dengan amalan-amalan syirik, yakni amalan-amalan khurafat, nak lebih rapat dengan Allah kononnya. Itu punca dia. Punca dia mereka menjadi ahlu syaitan tadi. Maka ketika ini mereka menentang Allah dan menentang Rasul, maka ulaika, tengok ulaika ni, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang sedemikian. Ingat kalau jumpa dalam Al-Quran ulaika, dia rujuk pada isim mausul, yakni rujuk pada orang dan perangai dia. Sekian-sekian orang, perangai dia sekian-sekian. Kalau mereka perangai tak termasuk. Ini body dia dan perangai-perangai dia semacam tadi. Ulaika fil azallin, termasuk golongan-golongan Allah akan hinakan dengan sehina-hinanya di dalam neraka jahanam ini, yakni golongan munafik tadi dihumbankan dalam neraka yang paling-paling bawah sekali. Pasal ikut syaitan tadi. Ayat yang ke-21, second last. Kataballahu la aghlibanna. Kataballah, sebenarnya Allah telah tetap dah sebenarnya. Jangan takut, jangan risaulah. Sesiapa yang ikut Allah, sesiapa yang ikut Rasul, bagaimana ikut Allah, bagaimana ikut Rasul? Nak ikut Allah, fahami kitab dia, belajar kitab dia, baca berulang kali kitab dia, beramal dengan kitab dia, ikutlah Allah, ahlullah. Ikut Rasul bagaimana? Belajar hadis-hadis dia, ikut amalan-amalan Rasul, maka tepat. Amalan dan iman dia dan akidah dia ikut Allah dan ikut Rasulnya. Maka Allah kata, kataballah, telah tulis, telah menulis. Kataballahu la aghlibanna, telah tetapkan, Allah telah menetapkan, la aghlibanna, Allah pasti mengalahkan, telah menetapkan Allah pasti akan mengalahkan, dan orang-orang yang beriman tadi akan mengalahkan musuh-musuh dia. Sesungguhnya aku dan Rasulnya, Allah kata, sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya aku dan Rasul-Rasulku tetap mengalahkan golongan-golongan penentang. Aku dah bagi tahu dah dalam kitab aku, syaitan musuh kamu.
Kamu ikut juga. Mungkin dunia kamu berjaya, tapi akhir ending story dah pasti aku dan Rasulku akan menang dengan golongan-golongan penentang tadi, yang golongan-golongan ikut syaitan tadi. Innallaha, sesungguhnya Allah Maha Kuat. Innallaha qawiyyun, sesungguhnya Allah Maha Kuat. Dan azizun, lagi maha perkasa. Allah Maha Kuat, tapi Allah uji kita saja dengan memberi kitab dia, dengan membuat ayat-ayat kitab dia supaya manusia ikut. Maka Allah boleh hapuskan mereka, tapi Allah tak nak hapus pasal Allah Maha bijaksana nak pilih siapa dia kalangan hamba dia yang paling taat dengan dia. Dan Allah akan hukum golongan penentang tadi pasal dia ada aziz. Tak boleh siapa lagi melepasi hukuman dia. Pasal dia sifat dia Al-Aziz, Maha Kuasa, tidak akan dikalahkan oleh siapa saja. Ayat terakhir, ayat 22. Ini golongan-golongan Allah tutup surah Mujadalah dengan orang-orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang memenuhi tuntutan infak dan jihad. Golongan-golongan memenuhi tuntutan sebagaimana yang Allah telah bagi dakwa surah Al-Mujadalah, yakni golongan-golongan yang berjihad di jalan Allah semata-mata. Golongan ini sebenarnya Allah simpulkan dalam ayat yang 22. Inilah golongan yang kita perlu ikut sebenarnya. Bila kita baca ayat macam ini, tengok betul-betul, tiru dia. Ada tak ada sifat-sifat yang Allah gariskan ini ada pada kita. Kalau tidak ada sesuatu yang tak betul dengan kita. Kalau tak betul apa? Dikhawatiri, termasuk ciri-ciri munafik. Itu kita risau. Allah nak perbandingan ni, ada tak ciri-ciri ini pada kamu? Kalau tak ada, kamu kena fikir sesuatu. Apa ciri-ciri yang menepati kamu? Tengok ayat yang ke akhir 22. La tajidu, tidak kamu mendapati, wahai hamba, wahai pembaca-pembaca Al-Quran, la tajidu qauman, tidak kamu akan mendapati sesuatu kaum. Sesuatu kaum di sini ialah maksud dia sesuatu orang yang rapat dengan Allah, orang yang kenal Allah. Orang yang mukmin tulen. Kalau kita ini mukmin tulen, kita ni tidak akan berlaku macam kamu. Itulah maksudnya, tu faham. La tajidu qauman yu'minuna, tidak kamu dapati sesuatu kaum tersebut, mana sahabat Nabi lah, mana yang yu'minuna billah, mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah, beriman kepada wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Allah masukkan dua rukun iman, percaya dengan Allah, percaya dengan hari akhirat. Tapi dia merangkumi semua 6 rukun iman. Percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan Rasul, hingga akhir percaya dengan qada dan qadar. Tapi memadai dengan Allah buat 2 perkara saja. Tidak kamu tak akan jumpa orang yang beriman kepada Allah hari akhirat. Iaitu siapa dia? Yuaduna, mereka saling berkasih sayang. Mereka suka. Suka dengan apa? Man haddallaha. Mereka suka dengan orang yang menentang Allah. Tengok. Mereka rasa tidak ada masalah pun orang tak nak solat, orang buat jahat, tak apa. Orang tak nak mengaji Quran, seronok, tak apa. Tak ada rasa. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa nak tarik mereka mengikut, mari mengaji sama. Itu maksudnya. Maka tak beriman orang ini yang dalam hati dia tidak apa, mereka saling berkasih sayang dengan man haddallaha wa rasulahu. Mereka berkasih dengan orang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Tak apa dah. Maka orang buat bid'ah pun, tak kisah lantak dia lah. Kubur aku nak jaga keluarga aku. Tidak ada rasa nak pujuk dia, nak membetulkan akidah dia. Bahkan kita masuk sekali dalam majlis dia orang. Ni Allah nak tegur, kalau kita masuk majlis dia orang, kita tak masuk golongan orang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Bahaya ayat ni. Bahaya ayat nak ukur kita beriman, ada kita masuk majlis dia orang. Pasal majlis dia orang majlis golongan yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Bila menentangnya, tak menentang mereka. Amalan-amalan mereka bercanggah dengan hadis-hadis Nabi, bercanggah dengan kitab-kitab Al-Quran. Kenapa bercanggah? Kerana mungkin mereka jahil, tak belajar. Yang kedua, mungkin mereka sombong, mereka belajar tapi mereka nak ikut masyarakat, mereka nak ikut ajaran-ajaran lama mereka.
Itu puncanya mereka menentang Allah, menentang Rasulullah. Walau, tengok ni. Melayu pun walau juga. Walau kanu, ni bahaya ni. Walau kanu aba'ahum. Walau mereka bapak kamu. Walaupun mereka mak bapak kamu, kalau mereka duduk buat perkara-perkara bid'ah, buat perkara-perkara khurafat, perkara-perkara syirik, jangan ambil ilmu mereka, jangan rapat dengan mereka. Rapat dengan mereka sekadar menghormati mereka saja ataupun macam biasa saja, jangan ambil duduk majlis mereka. Atau abna'ahum, anak-anak mereka. Anak ke adik-beradik, itulah mereka. Kalau mak bapa anak-anak ni, au ikhwanahum, atau saudara-saudara kamu, au ashiratahum, atau keluarga-keluarga. Tak kisah. Mak bapa ke, adik-beradik ke, anak ke, kalau disuka dengan majlis-majlis tempat lain, maka jangan peduli dengan mereka. Kamu pujuk mereka supaya pergi ke jalan yang benar. Pasal apa? Pasal ayat tadi, nak tahu ciri-ciri beriman tak beriman, kamu tengok. Kalau kamu tak kisah, tak apa dengan perkara-perkara ini, sekurang-kurangnya berdoalah pada mereka, barulah menepati. Tapi kalau kamu tak buat juga, kamu termasuk golongan mereka. Mana tadi ayat dia? Au ikhwatu au asyik keluarga, ulaika, mereka itulah. Pasal mereka itulah kataba fi qulubihimul iman, dia telah menetapkan dalam hati-hati mereka keimanan. Dia muat mereka dengan sebenarnya golongan-golongan tadi, golongan-golongan tadi jauh sangat. Tapi kalau kita boleh betulkan balik, buat jangan campur dengan mereka tadi, maka sepatutnya ulaika, mereka yang benar inilah, mereka tak masuk kategori-kategori di atas tadilah. Maka fi qulub, dalam hati mereka, dalam hati orang-orang yang tak peduli dengan hal-hal anak, bini, keluarga tadi, pujuk mereka tak berjaya juga, maka orang ini sebenarnya dalam hati mereka tadi ialah ada iman. Fi qulubihimul iman, hati mereka ada keimanan. Kenapa ada iman? Iman mereka masuk kerana doa daripada Al-Quran tadi. Bila mereka baca Al-Quran, dalam Al-Quran tadi, kenapa? Tengok ayat ni. Qulubihimul iman, dalam hati mereka ada keimanan. Lepas tu wa ayyadahum biruhin. Maka dalam hati mereka tadi, dia menguatkan dengan biruh. Ruh di sini ikut tafsir mengatakan bisikan daripada malaikat yang memberi ketenteraman. Ruh dipanggil ruh juga sini. Bisikan-bisikan malaikat. Pasal kesan daripada kita baca Quran, kesan beramal dengan Al-Quran, syaitan akan lari, malaikat akan ambil alih. Malaikat akan selalu memberi ilham kepada kita, akan kita dengan sabar, pujuk sana, pujuk sini, itu maksudnya. Maka golongan-golongan ini akan diberi keimanan dan wa ayyadahum biruhin, dan menguatkan mereka dengan ilham daripada malaikat untuk memberi pertolongan dan ketenteraman minhu, daripadanya. Maka wa yudkhiluhum, dan dia akan memasukkan mereka nanti apa dia? Jannatin tajri, syurga-syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Tak? Maka orang yang mendapat doa malaikat, ayat Al-Quran dah. Maka Allah kata, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mereka yang mengesahkan Allah, baca-baca Al-Quran, baca ayat-ayat Allah, istiqamah dengan mentauhidkan Allah, tinggal perkara-perkara syirik. Golongan ini Allah kata, aku akan utuskan malaikat memberi ilham, ruh tadi, memberi ilham. Apa tugas dia? Dan ilham dia, bagi tahu dia, jangan risau, jangan takut. La takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan kamu risau nak tinggal dunia. Pasal apa? Wa abshiru, bagi tahu khabar. Wa abshiru bil jannatil lati, kamu dah diberi syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesan kamu tak hirau dengan keadaan-keadaan semua tadi. Tugas kamu hanya mengesahkan Allah saja. Maka disitulah, maka sini khalidina fiha, kekal dalam syurga selama-lamanya. Maka bila masuk syurga, dapat semua kehendak-kehendak kita. Radhiyallahu anhum, Allah meredai mereka semua. Waradu, dan kita redakan kepada Allah. Ulaika, mereka itulah. Ulaika lagi. Ulaika ini mereka tadi yang ada sifat-sifat yang semacam tadi.
Yani sifat-sifat yang mengesahkan Allah dalam istiqamah dalam mempelajari dan beramal dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu sifat dia. Maka golongan ini saja ulaika hizbullah. Tengok. Dia hizbu persatuan Allah. Itu je. Lepas tu Allah dalam hadis sahih, Allah ada keluarga atas muka bumi. Sahabat tanya, siapa dia wahai Rasulullah? Keluarga Allah. Keluarga Allah. Rasul kata, keluarga Allah ialah Ahlul Quran. Apa Al-Quran? Orang yang selalu baca Quran, faham Quran, beramal dengan Al-Quran. Maka di sini, ulaika hizbullahi. Mereka itu ahli keluarga Allah, persatuan Allah sebenarnya yang ada pada Allah, ketahuilah dengar kita nah. Maka Allah, wahai hambaku, wahai pendengar Quran pada petang ini. Itu maksudnya. Allah, dengar semua pendengar Quran petang ini. Inna hizballah. Sesungguhnya hizbah golongan Allah, keluarga Allah apa? Humul muflihun. Allah orang-orang amat beruntung kerana mereka telah lulus ujian di dunia, maka di hari akhirat mereka dapat segala-galanya apa yang mereka cita-cita, apa yang mereka nak, semua akan mereka perolehi masa atas dunia. Semoga Allah pilih kita, keluarga kita termasuk golongan-golongan keluarga Allah. Yang nak jadi keluarga Allah tidak ada jalan pintas kecuali Al-Quran. Kita kena menjadikan Al-Quran sebagai manual kehidupan kita seharian. Kita pagi, petang, malam, berulang-ulang baca, faham, beramal, baca, faham, beramal. Dan jangan lupa, kena sebar kepada orang lain. Kalau tidak, tak sampai hak tersebut. Wallahu ta'ala alam. Maka selesai surah Al-Mujadalah. Besok surah baru pula. Lepas Al-Mujadalah, surah Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah, dia tasbih pula, diselang-seling. Satu tasbih, satu bukan tasbih. Satu tasbih, satu bukan tasbih. Sehingga sampai 10 ayat. Ini spesialnya surah 10 serangkai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma afiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aj'alil Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. Wa la taj'alil Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.